Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami akan membentangkan tentang majalah kami iaitu bertajuk Litua di Kelantan. Seterusnya dalam kumpulan kami mempunyai 5 ahli iaitu pembentang yang pertama iaitu saya Muhammad Faris bin Nasruddin dari kelas DPH UNIMH. Pembentang yang kedua Nur Suwaibah binti Rosli dari kelas DPH 5G. Pembentang yang ketiga, Muhammad Azni bin Mat Isa dari kelas DPH 5G. Pembentang yang keempat, Dona Syahindah Sofiah binti Abdul Rahim dari kelas DPH 5G. Dan pembentang yang terakhir iaitu Muhammad Ikram Shah bin Borhan dari kelas DPH 5H. Baik, seterusnya pembahagian tugas. Untuk ahli yang pertama iaitu Muhammad Faris, bidang tugas yang diberikan adalah menyediakan muka hadapan slide dan deskripsi bidang tugas, menyediakan muka hadapan majalah dan menyediakan bahan tradisi di Kelantan. Seterusnya, ahli yang kedua Muhammad Azni, bidang tugas yang diberi adalah menyediakan bahan pakaian tradisional dan yang kedua menggabungkan semua video dan slide. Bagi ahli yang ketiga Muhammad Ikram, bidang tugas yang diberi adalah menyediakan bahan tentang permainan tradisional dan yang kedua membuat logo majalah. Yang keempat, Nur Suwaibah, bidang tugas yang diberi adalah menyediakan bahan tentang tempat menarik di Kelantan dan yang kedua menyediakan carta alir untuk penyediaan buklet. Dan yang terakhir, Nur Syahindah, bidang tugas yang diberi adalah menyediakan bahan tentang makanan yang terkenal di Kelantan dan yang kedua menyediakan slide berkenaan software atau aplikasi yang digunakan. Seterusnya proses membuat majalah. Pada minggu yang pertama, kami membuat pembahagian tugas kepada setiap ahli kumpulan. Pada minggu yang kedua, kami menyediakan segala bahan yang diperlukan untuk membuat majalah. Dan yang ketiga, minggu yang ketiga, memilih rekaan dan gaya majalah yang sesuai dan menarik. Pada minggu yang keempat, melakukan proses akhir untuk menyiapkan majalah. Pada minggu yang kelima, kami menyiapkan slide untuk pembentangan. Baik, kita akan ke muka hadapan majalah. Untuk muka hadapan majalah seperti anda lihat di tulisan Litua ada, kami menggunakan jenis tulisan Open Sans Extra yang bersaiz 229. Bagi tulisan di bawah pula iaitu Kelantan, kami menggunakan jenis tulisan yang sama iaitu Open Sans Extra tetapi bersaiz yang berbeza iaitu saiz 294. Bagi tulisannya di bawah iaitu Tahun Melawat Kelantan 2020, kami menggunakan tulisan jenis Latu Heavy yang bersaiz 63.7. Di bahagian kiri bawah pula iaitu 5 makanan famous di Kelantan dan 5 permainan tradisional di Kelantan, kami menggunakan jenis tulisan Oswald yang bersaiz 109. Di bahagian bawah pula terdapat 3 kolom iaitu tempat menarik di Kelantan, pakaian tradisional di Kelantan dan tradisi dan budaya di Kelantan. Kami menggunakan jenis tulisan Latu Heavy yang bersaiz 63.7. Untuk di bahagian kiri bawah, Visit Kelantan 2020, kami menggunakan jenis tulisan Oswald yang bersaiz 229. Untuk efek tulisan, kami menggunakan bold dan warna tulisan. Untuk muka hadapan, kami menggunakan warna putih bagi tulisan Litua ada, warna kuning bagi nombor dan Visit Kelantan 2020 dan warna merah bagi Kelantan.
Sebab kami mengenakan warna merah di tulisan Kelantan kerana mengikut bendera Kelantan yang berwarna merah, dan kami meletakkan logo di tengah-tengah tulisan Kelantan. Untuk QR Code di muka hadapan, kami menggunakan aplikasi QR Code Maker, dan titik-titik putih dan hitam kami menggunakan feature yang ada di Canva untuk lebih mencantikkan lagi majalah kami. Dan untuk gambar background muka hadapan majalah, kami mengambil di Google dan kami mengambil gambar yang menunjukkan tentang tradisi di Kelantan, iaitu Wau Bulan. Seterusnya, di muka belakang majalah, kami meletakkan gambar visit Kelantan di bahagian atas. Kemudian kami meletakkan gambar Wau di bahagian bawah. Gambar ini kami ambil daripada Google, dan barcode di bawah tersebut kami menggunakan aplikasi Barcode Maker. Seterusnya di bahagian isi kandungan, untuk tulisan isi kandungan kami menggunakan jenis tulisan Norwester yang bersaiz 288, dan di bahagian topik kami menggunakan tulisan Rubik 1 yang bersaiz 63.7, yang bersaiz 71.6. Bagi subtopik di bawah, kami menggunakan jenis tulisan Gidola yang bersaiz 63.7. Dan untuk bahagian deskripsi, kami menggunakan jenis tulisan yang sama, iaitu Gidola yang bersaiz 45.5. Untuk efek tulisan, kami menggunakan bold pada bahagian isi kandungan dan topik yang berwarna oranye. Bagi warna tulisan, kami menggunakan dua jenis warna, iaitu yang pertama warna oranye dan yang kedua warna hitam. Gambar yang di bahagian kiri bawah kami ambil daripada Google, dan background belakang kami menggunakan jalur yang berwarna oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nursuhaibah binti Rosli dari kelas DPHU 5G. Okey, saya akan terangkan tentang pengenalan. Saya mengedit majalah menggunakan apps Canva. Untuk majalah yang pertama, tulisan pengenalan ini, saya menggunakan tulisan Alice yang bersaiz 350 dan warna tulisan saya adalah krim. Sama seperti latar belakang majalah saya. Gambar majalah saya ambil di laman web rasmi tempat-tempat menarik di Kelantan. Isi-isi penting di dalam majalah saya menggunakan tulisan Open Science Slide yang bersaiz 94. Seterusnya, tempat menarik di negeri Kelantan. Saya mengedit majalah menggunakan apps Canva. Untuk majalah yang kedua, tulisan tempat menarik di negeri Kelantan ini, saya menggunakan tulisan Open Science Extra Bold yang bersaiz 163. Dan warna tulisan saya adalah putih, sama seperti latar belakang majalah saya. Gambar majalah saya ambil di dalam Google. Seterusnya adalah tulisan pasal Siti Khadijah dan rumah api Pantai Senuk. Tulisan-tulisan tersebut saya menggunakan jenis tulisan Open Science dan saiz tulisan adalah 129. Isi-isi penting di dalam majalah saya menggunakan tulisan Open Science Slide saiz 43.
Majalah yang ketiga, saya menggunakan format yang sama seperti majalah yang kedua. Cabaran yang saya lalui di dalam menyiapkan majalah ini adalah sukar untuk memilih template yang sesuai kerana di dalam apps Canva terdapat pelbagai corak yang menarik. Selain itu, saya sukar untuk membuat pilihan tempat-tempat yang menarik di negeri Kelantan kerana di negeri Kelantan terdapat banyak tempat-tempat yang menarik dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi bin Mat Isa dari kelas DPHU 5G. Pada muka surat ini, saya telah membuat satu majalah yang bertajuk Pakaian Tradisional Negeri Kelantan iaitu Busana Cik Siti Wakembang. Pada perkataan budaya negeri Kelantan tetap di hati Ambo, saya menggunakan jenis tulisan Aleron Heavy, saiz tulisan 54.6 dan warna tulisan kuning cair. Manakala perkataan pakaian tradisional negeri Kelantan pula, saya menggunakan jenis tulisan Open Sans Light, saiz tulisan 255 dan warna tulisan kuning cair. Busana Cik Siti Wakembang pula, saya menggunakan jenis tulisan Open Sans Light yang telah dibolkan, saiz tulisan 80 dan warna tulisan kuning cair. Manakala isi keseluruhan daripada majalah ini, saya menggunakan jenis tulisan Erimo yang telah dibolkan, saiz tulisan 41 dan warna tulisan kuning cair. Sumber gambar yang saya perolehi daripada majalah ini adalah dari Google dan Pinterest. Manakala sumber latar belakang keseluruhan majalah ini saya ambil daripada apps Canva. Seterusnya, pada muka surat ini pula, saya membuat tajuk Baju Sikap Kelantan. Jenis tulisan yang saya gunakan pada baju sikap Kelantan iaitu Lead Gothic, saiz tulisan 255, warna tulisan kelabu dan pada keseluruhan isi tersebut, saya menggunakan jenis tulisan Erimo yang telah dibolkan, saiz tulisan 41 dan warna tulisan hitam. Sumber gambar yang saya perolehi adalah dari Google dan Pinterest. Manakala sumber latar belakang saya ambil daripada apps Canva. Okey, seterusnya, saya Muhammad Faris bin Nasaruddin akan membentangkan pada bahagian muka surat yang ke-6. Untuk muka surat ini menceritakan tentang tradisi di Kelantan. Untuk tulisan tradisi, jenis tulisan yang saya gunakan adalah Josephine Sans yang bersaiz 296. Di bahagian atas pula, Litua di Kelantan, saya menggunakan jenis tulisan Dried Serif yang bersaiz 54.6. Di bahagian topik pula, di Kir Barat, saya menggunakan jenis tulisan Open Sans yang bersaiz 144. Di bahagian isi pula, saya menggunakan jenis tulisan Aileron Heavy yang bersaiz 48. Untuk efek tulisan, saya menggunakan efek bold di bahagian di Kir Barat. Untuk warna tulisan, saya menggunakan turquoise pada tulisan di Kir Barat dan berwarna hitam di bahagian yang selebihnya. Untuk 3 gambar yang di bahagian kiri, saya ambil di Google, dan untuk background atau gambar di belakang majalah, saya ambil daripada Canva. Seterusnya, muka surat yang ke-7.
Saya menggunakan jenis tulisan droid serif bagi tulisan Mak Yong, dan di bahagian bawah Mak Yong, jenis tulisan yang saya gunakan adalah Open Sans yang bersaiz 42. Di bahagian isi di bawah pula, saya menggunakan jenis tulisan yang sama iaitu Open Sans yang bersaiz 47.7. Untuk di bahagian kanan, di bahagian topik sejarah Mak Yong, saya menggunakan jenis tulisan yang sama iaitu Open Sans pada jenis saiz tulisan ialah 47.7. Untuk di bahagian isi di bawah pula, saya menggunakan jenis tulisan Open Sans dan saiz tulisan adalah 41. Gambar yang ada di muka surat 7 saya ambil daripada Google dan background gambar saya ambil daripada Canva sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursyahina Sofia binti Abdul Rahim dari kelas di PSU 5C. Seterusnya saya akan terangkan 5 makanan famous di Kelantan. Tapi sebelum itu saya akan terangkan kaedah dan jenis-jenis tulisan yang saya gunakan. Okey, saya mengedit majalah ini menggunakan apps Canva. Dan tajuk yang di atas, saya menggunakan jenis tulisan Play Fair Display. Saiz tulisan adalah 51 dan berwarna putih. Untuk gambar, saya dapat daripada Google. Untuk tulisan berwarna hitam pekat itu adalah Open Sans Extra Bold. Saiz tulisan adalah 36. Untuk penerangan yang biasa itu adalah jenis tulisan Open Sans. Saiz tulisan adalah 36 dan warna tulisan adalah warna hitam. Okey, negeri Kelantan yang terkenal dengan jolokan nama Cik Siti Wan Kembang ini terletak di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia. Ia turut dikenali sebagai Tanah Kilat yang bermaksud negeri pertanian dengan sawah menghijau, kampung nelayan dan juga pantai Kasuarina. Maka tidak heranlah budaya serta gaya hidup masyarakat di sini sedikit berbeza dengan budaya Melayu di tempat lain. Malah makanan yang terdapat di negeri Kelantan ini juga cukup berbeza dari negeri lain di seluruh semenanjung. Anda boleh merasai pelbagai hidangan tradisi negeri Kelantan yang pastinya sedap dan tidak mengecewakan. Okey, makanan yang pertama adalah nasi kerabu hitam, kuning dan putih. Okey, nasi kerabu merupakan hidangan nasi yang asalnya berwarna kebiruan dan biasanya dimakan dengan ikan kering atau ayam goreng, ikan dan daging bakar, keropok serta budu dan ulam-ulaman ditambah lagi dengan sambal. Hidangan sampingan dia adalah solok lada, jeruk bawang putih dan telur masin. Warna biru nasi terhasil daripada kelopak bunga telang iaitu morning glory yang digunakan dalam masakan. Kini kesukaran menyediakan pewarnanya menyebabkan ia disediakan bersama nasi putih biasa atau warna nasi kerabu kuning yang dimasak dengan menggunakan kunyit. Nasi kerabu dari fizikalnya amat sihat kerana terdapat campuran antara karbohidrat dan vitamin dan ini lengkap untuk dijadikan santapan tidak kira pagi, tengah hari ataupun malam. Okey, untuk makanan yang kedua iaitu nasi dagang beras merah. Nasi dagang yang begitu terkenal di Terengganu dan Kelantan merupakan salah satu makanan utama daripada beratus-ratus jenis makanan yang telah tersenarai sebagai makanan warisan kebangsaan. Kedudukan nasi dagang dalam senarai makanan warisan kebangsaan adalah setara dengan nasi lemak, nasi kerabu, nasi kunyit, pulut kuning serta nasi goreng. Okey, makanan yang seterusnya yang ketiga adalah nasi tumpang. Nasi tumpang atau dalam dialek Kelantan lebih dikenali sebagai nasi tupai. Merupakan antara makanan yang amat terkenal di negeri Cik Siti Wan Kembang. Berkenaan uniknya hidangan bernama nasi tumpang ini kerana
rupa bentuknya yang diletakkan di dalam kelongsong berbentuk kon yang diperbuat daripada daun pisang. Kesemua lauk berada bersama dengan nasi di dalamnya. Nasi tumpah kelantan ini adalah salah satu daripada makanan yang tersenarai dalam makanan warisan kebangsaan sebaris dengan nasi lemak, nasi dagang dan pulut kuning. Okey, yang keempat pula ialah laksa lemak dan laksam. Laksam dikenali sebagai laksa di Kelantan dan laksang di Terengganu merupakan sejenis makanan daripada negeri Kelantan dan Terengganu yang diperbuat daripada tepung beras dan dimakan bersama kuah. Biasanya, adunan cair tepung beras ini akan disalut pada tudung periuk dan dimasak. Apabila mengeras, ia akan digulung menjadi panjang dan sedia untuk dihidangkan. Semasa dihidang, ia boleh dipotong-potong agar mudah menyerap kuah laksam. Laksa lemak pula adalah sup mi pedas yang popular dalam masakan peranakan di Asia Tenggara. Laksa terdiri daripada mi gandum pekat atau bihun beras dengan ayam, udang atau ikan. Disajikan dalam sup pedas berdasarkan santan kari kaya dan pedas atau asam, iaitu asam jawa atau glugo. Laksa terdapat di Indonesia, Malaysia, Singapura dan selatan Thailand. Okey, yang terakhir adalah di Pulut Tanak Gaonyo. Pulut ikan gaonyo merupakan sejenis hidangan pulut tawar biasa yang digaul bersama dengan isi kelapa putih dan juga ikan goreng atau ikan kering. Memang sangat sinonim di kampung-kampung Kelantan dan Terengganu. Jadikan sebagai makanan sarapan pagi mereka di sana. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Shah bin Burhan dari kelas D PHU 5H. Saya ingin membuat pembentangan majalah saya pada bahagian 5 permainan tradisional. Jenis tulisan yang saya gunakan pada bahagian permainan tradisional itu, saya menggunakan big shoulder displays bersaiz 339 dan berwarna hitam. Semua gambar ini saya dapat daripada Google. Jenis tulisan yang saya gunakan bagi pernyataan permainan wayang kulit iaitu jenis tulisan Bangers bersaiz 77.5 dan berwarna hitam. Jenis tulisan bagi pernyataan wayang kulit iaitu jenis tulisan Bangers bersaiz 83 dan berwarna hitam. Sumber latar belakang bagi majalah saya ialah saya menggunakan sumber latar belakang yang telah disediakan oleh Canva. Setelah ini saya akan meneruskan bagi pembentangan saya. Jenis tulisan bagi pernyataan gasing saya menggunakan Bangers bersaiz 97.5 dan berwarna hitam. Jenis tulisan bagi pernyataan permainan rebana ubi saya menggunakan Bangers bersaiz 59.5 dan berwarna hitam. Jenis tulisan bagi pernyataan permainan kertuk saya menggunakan Bangers bersaiz 55.3 dan berwarna hitam. Baiklah, antara cabaran yang dihadapi oleh kami semasa membuat majalah tersebut adalah: yang pertama, sukar dalam memilih tema dan desain yang bersesuaian dengan majalah. Yang kedua, sukar mencari sumber rujukan yang sahih. Yang ketiga, menghadapi masalah capaian internet semasa penghasilan majalah. Dan akhir sekali, sukar berkongsi idea bersama rakan berikutan kengkangan masa yang dihadapi oleh masing-masing. Akhir sekali, apps yang digunakan dalam membuat majalah. Yang pertama, kami menggunakan apps Canva. Yang kedua pula, kami menggunakan apps Google Image. Dan akhir sekali, kami menggunakan apps Pinterest dalam mengedit majalah. Sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih.